idza umma ahadukum nas falyakhfif. Bab yang telah datang ia apabila menjadi imam seorang daripada kamu akan seorang orang, maka hendaklah ringankan bacaan. Bila kita jadi imam pada orang, kalau kita selalu sembahyang seorang-seorang, kita baca cukup panjang. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita sembahyang 2 rakaat saja setengah jam. Adakah? Lain-lain sembahyang seorang-seorang ni amboi 5 minit tak ada nah, setengah jam lagi tak ada. Kan? Hari kita tengok buat perbandingan. Kalaulah kita selalu baca panjang, kita selalu ambil surah-surah panjang, tiba-tiba kita menjadi imam pada orang-orang di belakang kita, maka hendaklah ringankan ayat yang patut-patut saja. Jangan ambil ayat yang susah-susah dan ayat yang panjang-panjang. Makruh, kata Imam Syafi'i. Terus, ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, telah datang tuntut syarah Islam, tuntut sungguh-sungguh atas orang yang menjadi imam sembahyang berjemaah, bahawa ia meringankan sembahyangnya, yakni cepatkan sekira-kira hendak imam itu mendatangkan yang fardu dan ab'ad saja. Ambil yang hak mana yang sunat-sunat yang dituntut saja. Dan kita nak jadi imam, orang tolak kita jadi imam, ataupun kita memang jadi imam. Sebelum nak ni istaqimu. Istaqimu maksudnya diri. Saf, masuk saf. Tengok sebelah sini, oh geng Al-Gauti pun banyak. Geng Gaut. Tengok geng belah ni Salisa Baul. Handbrake tak ada, kencing tak lawah. Tengok, oi ramai geng-geng ranu-ranu. Bila tahu dah kata geng-geng tak tahan, mayang bagi cepat. Meringankan. Sebab biasa lagi kalau kita duk buat Bismillahirrahmanirrahim, kau ni dia duk kepit dah, tak tahan dah. Kesianlah kat pakcik tu sama kan. Kerana dia tak boleh berdiri lama, kita dah buat panjang baca. Okey. Disuruh syarah untuk mempercepatkan. Tapi kalau tengok belah ni muda remaja, belah ni pula bagus punya doa dah. Tak apa. Biar lama pun tak apa. Muslimin yang dirahmati Allah. Apa pula dengan Ramadannya? Bagaimana pula dengan tarawih? Kadang-kadang bawa satu muka surat, 1 rakaat. Pasal Ramadan dia klasifikasi lain. Ramadan kita nak cari pahala. Itu sebab sunat tarawih itu orang ramai. Bila dah kata nak cari pahala, biar panjang pun tak apa. Jangan duk merungut. Masjid hang habis berapa? Duk lawan tanya pula. Lah, surau aku ke-9 habis dah. 20 rakaat. Ni dia punya ramai. Dia kira hari dah. Malam Ramadan kalau boleh lagi lambat lagi tak apa. Nabi SAW pernah dia sembahyang tarawih daripada malam masuk isyak sampai bertemu dengan sahur 8 rakaat ya. Tu sungguhlah kalau nak minta 8 sampai jadi macam tu. Ni minta 8 ke 8.45 iman. Pelahut tak betul. Baik buat 20. Nampak? Baik, mengenai tentang 20 pada 8 pada Nabi SAW ketika zamannya, yang sembahyangnya membaca lebih kurang 1 rakaat 3 juzuk. Tu Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah. Maka pada zaman Sayyidina Umar bukan saja 20 rakaat. Tuan-tuan baca dalam kitab Al-Khatib. Bukan saja 20 rakaat. Imam Sayyidina Umar pernah sembahyang 36 rakaat tarawih. Tapi dia tak namakan tarawih, dia namakan Ihya Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka dimasukkan segala sunat-sunat dalam tu. 20 yang untuk tarawih, lagi yang sampai 16 tadi apa dia? Tahajud apa semua. Menjadi 36 rakaat, nak bagi sama dengan perbuatan ketika Nabi hidup, iaitu sampai ke waktu sahur. Itu sebab kita minta dipanjangkan. Pasal apa? Pasal baca Al-Ha. Tapi kalau dah baca sampai 1 juzuk memadai ke? Kalau boleh buat 8 rakaat, 8 rakaat. Tu nak bagi faham maksud dia tu. Maksudnya kalau nak buat 8, baca bagi panjang. Nak bagi sama perbuatan dengan Nabi SAW. Tapi kalau baca pendek, buat 20. Tapi kalau 20 sampai boleh sampai sahur, lagi terbaik. Pasal apa? Nak ligan selama sebulan tadi amalan-amalan tersebut. Tu kena faham. Muslimin yang dirahmati Allah. Tuntut syarak
meringankan dan mempercepatkan sembahyang. Muslimin yang dirahmati Allah, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang berbunyi, an Abi Hurairah anna Nabi SAW qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, ia iza umma ahadukumun nas falyukhaffif, apabila jadi imam sembahyang jamaah seorang daripada kamu akan segala orang-orang, maka hendaklah ringankan sembahyang. Ringan ni maksudnya ambil hak yang patut-patut saja. Jangan macam kita sembahyang seorang-seorang yang baca panjang. Janganlah pada masa menjadi itu seolah-olah menunjukkan warak atau sukakan pandang pada orang akan kuatnya taat. Kalau sembahyang seorang, dia baca Fatihah ya. Rokok kadang-kadang tak baca, i'tidal apa pun tak kata, sujud pun tak kata, duduk pun sujud balik tak. Ui, habis. Tiba-tiba orang tolak jadi imam, dia baca habis ke semua. Yang inilah dikatakan nak menunjuk. Sepatutnya kita sembahyang seorang-seorang, kita masuk segala sunat-sunat. Kalau sembahyang seorang, masuk yang Allahu akbaru kabira, doa iftitah, masuk. Tapi kalau sembahyang ramai-ramai berjemaah, nak masuk tak apa, tak masuk pun tak apa. Pasal apa? Meringankan jamaah tadi. Tolong ambil tahu yang ni. Tapi dah hari ini semua faham kata iftitah masuk, apa semua masuk. Tu yang hak mula-mula Allahu akbar sengap. Maksudnya doa iftitah sedang dibaca. Mazhab Syafi'i menyuruh. Okey, jangan kalau jadi Hambali Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin, baru balik Mekah mai Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin, baru pergi Mekah minggu 2 minggu balik terus baca jadi macam tu. Tukar terus mazhab. Aduh kan, tak maulah macam tu. Sebab kita mazhab Syafi'i, ikut tak macam mana keadaan tempat kita, iaitu di Malaysia Syafi'i, pegang Syafi'i. Baik, habis. Nah, agak-agak berjarak. Dan kalau rokok memadai dengan ambil satu nafas. Kalau tak mau baca subhana rabbiyal azimi. Kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, Nabi ketika rokok dia baca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, maka ditambah oleh Imam Syafi'i wa bihamdih. Yang kita duk baca tu, tu pun pendek dah tu, memadai dengan rokok. Ambil nafas ya, sami Allahu liman hamidah, ambil nafas ya, mau ambil nafas. Kalau baca pun dapat pahala kan, sekali pun memadai lah. Itu kira paling ringan lah. Ambil tu imam laju lah. Nak buat macam mana, dah ada orang sakit. Contoh, okay, muslimin yang dirahmati Allah, untuk mendatangkan, menunjukkan warak atau sukakan pandang pada orang akan kuatnya taat. Nak bagi contohnya macam nak pergi nampak kita ni orang yang warak, orang taat tu yang baca bagi elok. Kalau ada sifat macam tu, buang, pelaju balik, perkuat balik, perkemah balik, astaghfirullahalazim. Maka dipanjangkan bacaan ayat dan surahnya seperti sembahyang dengan membaca kemudian daripada Fatihahnya surah yang panjang-panjang dan pertengahan daripada Quran. Ambil tengah-tengah Quran, amboi. Jangan, kalau boleh janganlah. Kalau semuanya hafiz tak apa. Kalau kita terlupa pakat duduk lawan tegak. Ni kita pergi ambil tengah-tengah Quran, tak sangkut. Tak sangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. No, ambil qul huwallahu ahad juga. Tu yang kita tak mau. Kan? Ambil hak mana yang mudah dipahami lah. Tetapi jangan duk qul huwallahu ahad, qul ya, qul huwallahu ahad, qul ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Daripada mana? 40 tahun yang lalu sampai keluar. Ubahlah ayat sama. Kalau nak makan tu kena ada lauk macam-macam juga, macam tu lah juga semayang. Tapi ambil ayat lazim yang biasa kita baca, memudahkan. Okey, hari dia perbincangkan lagi waktu-waktu bila yang hendak dibaca. Maka yang demikian itu memberi mudarat ia kepada makmum yang di belakangnya. Bahkan
bacalah Fatihah dan surah yang pandak. Nun dal alif khaf, pandak. Di situ tulis pendek. Saya pandak. Ni kitab lama. Tak ada tanya Syekh Datuk Badarudin. Dia pun kata pandak, luak pandak. Dia tak panggil luak pendek. Itu bahasa asal. Surah yang pandak-pandak, dan datangkan segala sunat-sunat abaatnya dan sunat-sunat hayatnya yang tiada menjadikan panjang pendiriannya. Ambil hak yang sunat-sunatnya. Yang patut-patut, tak patut-patut, tak payah. Dan cukupkan rukuk dan sujud dan i'tidal dan duduk antara dua sujud itu dengan tamak ninahnya. Janganlah pula dengan sebab melampau-lampau mengambil ringan sembahyangnya itu hingga rukuk sujud semacam patuk ayam. Yang tu tak boleh juga. Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar, tak mau. Itu huduh. Itu mazhab kita tak bagi sama sekali. Terus, adalah sebab ditegah oleh Nabi SAW. Mana dalil dia yang suruh kata sembahyang bagi cepat ni? Ini dalil dia. Sebagai sabdanya, fa inna fihimus saghir, kerana bahawasanya ada di dalam mereka itu, yakni makmum kita, orang muda-muda. Ada orang muda yang bagaimana? Maka orang muda itu adatnya ialah yang disuruh oleh ahli-ahli rumah. Kita faham kata orang muda ni dia mai singgah sembahyang tu pasal dia keluar rumah pasal apa? Pasal saat lagi dia nak pergi beli tomato kicap kat mak dia. Kalau kita baca panjang, mak dia duk tunggu nak masak. Tomeh bawang sampai hangit dah. Mana mak tak balik-balik lagi ni. Rupa-rupanya panjang mayang. Bukan kerana dia Tok Imam baca panjang, balik-balik kena marah. Nak buat macam mana mak? Tok Imam baca panjang. Tok Imam juga kena. Kan? Contohnya lah, ni dia bagi contoh. Orang muda ni, dia orang berhajat pada dia untuk ke sana ke sini, tiba-tiba dia kena mai masjid. Orang tua memang orang tak suruh dah. Bila orang tua, kalau orang suruh, memang orang kata belacan dia pergi beli mentega. Maka orang muda lah kena suruh. Bila mai pula, mai kena singgah-singgah sembahyang, jadi panjang cerita. Muslimin yang dirahmati Allah, maksud yang contoh sebegitu pun kalaulah disebut di dalam hadis, disebut oleh ulama, maka bacalah, jadilah imam memadai. Contoh kita jadi imam kat anak isteri kita. Anak kita yang baru umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, kita tahu dah budak-budak ni dekat boleh lama. Nak bagi dia lekat dengan sembahyang, ambil hak yang ringan-ringan lah. Ni dia baca Yasin. Baca Yasin lah sembahyang. Anak kata duduk tegaru sana, tegaru sini lah. Ambil hak ringan-ringan dah, bagi hak dia boleh sendiri hafal dan sebagainya, insya-Allah lekat. Masalah kita bila memberatkan dalam sesuatu perkara, maka dia takkan lekat. Muslimin yang dirahmati Allah, saya percepatkan terus kepada masalah 253, masalah imam mencepatkan sembahyang dan hukumnya. Ya saudaraku, makna cepatkan sembahyang di sini iaitu dikerjakan akan dia oleh imam dengan tiada panjang pada tiap-tiap pendiriannya. Jangan diri lama-lama, jangan rokok lama-lama, jangan sujud lama-lama. Ni banyak yang saya jumpa, hak yang tentu tak panjang. Tang mana yang panjangnya? Selalu kali. Tuan-tuan tang mana? Agak-agak tuan-tuan. Yang banyaknya jadi imam ni hak tang tu ya dia lama. Hak lain tak apa. Tang tahiyat. Dia baca tahiyat, kita baca sampai 3 kali lah tahiyat akhir. Tak habis lagi. Dia baca apa? Adalah, memang ada hadis. Tapi kalau kita jadi imam, tak sepatutnya lah kita bawa. Okey. Sujud yang terakhir, contohnya dia sujud lama ya. Last ni, sujud yang paling last. Rakaat yang terakhir sebelum dia duduk tahiyat akhir. Dia sujud lama. Kau ni sampai tertidur lah. Lah bunyi macam tu. Allahu Akbar. Jangan jadi imam, jangan dia buat macam tu. Sebab Imam Syafi'i kata takut sesuatu berlaku yang boleh mendatangkan makruh pada imam dan makmum. Muslimin yang dirahmati Allah, maka iaitu sunat baginya demikian pada sembahyang jemaah. Disunatkan cepatkan. Disunatkan cepatkan. Sekira-kira cepat itu beserta dikerjakannya segala sunat. Yang dikatakan cepat tadi setelah sunat-sunat abaat tertunai dan sunat hayat, kerana sabda Nabi SAW pada 202 itu, kata Abu Isa At-Tirmizi, dan ialah yakni seperti dalam masalah 252, itulah perkataan kebanyakan ahli ilmu. Boleh dikatakan kebanyakan ahli ilmu, yakni ulama, mengatakan hendaklah dipercepatkan. Bukan macam mana kita sembahyang tahajud. Sepatutnya sembahyang tahajud ni tuan-tuan, walaupun dia 2 rakaat, setengah jam ambil sepatutnya.
paling kurang pun 5 minit. Selalunya hak 2 rakaat ni seminit tak sampai kan. Janji ni buat. Jaga. Hak tu yang nama fawailul lil musallin tu. Biar lama tak apa. Allahu akbar. Selalunya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Kita mayang seorang-seorang baca tartil paling cantik untuk diri. Tapi kalau jadi imam cepat kan. Ni tunggang terbalik. Hak yang mayang seorang-seorang sini baru duduk. Oi, habis dah. Dia kata tak boleh mayang lagi je ni, kita takut riak pula lagi. Dia kata tak apalah, jawablah macam mana pun, Allah Ta'ala saja mengetahui. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, telah memilih mereka itu, yakni ulama, bahawa tiada memanjangkan imam akan sembahyang kerana takutkan musyaqqah, yakni keberatan atas yang daif dan yang tua dan yang orang yang sakit. Tak mau jadi musyaqqah, tak mau jadi berat. Kalau boleh peringankan. 254 masalah imam cepat sangat sembahyang, apa hukum? Apa hukum imam terlalu cepat sembahyang? Tambah-tambah sembahyang zuhur, kita baru dak bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sudah dia Allahu akbar sembahyang zuhur, sebab kita tak dengar bacaan dia kan. Ataupun pula waladdallin, amin semua. Kita pun bismillahirrahmanirrahim, alham. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Jenuh ligan kita. Tak payah ligan tuan-tuan. Kalau dah dia cepat, kita tak sempat habis Fatihah, siapa tanggung Fatihah kita? Dia duduk kelang kabut pitang mana? Tu terlalu cepat. Inna a'taina tu pendek sangat tuan-tuan. Kalau nak baca juga, luangkan masa untuk bagi Fatihah makmum habis. Sengap Ustaz. Waladdallin, amin. Amin ni ada 3. Bukan kata amin. Amin ni ada 8. Kata guru saya Nuruddin Al-Banjari, 8 ni amin. Tu maksud dia harakat. Amin, amin, amin. Ada juga kah? Ada. Dia ada kata 5. Kalau dalam Jalalain kata 5. Guru saya kata ada 8 jenis. Kadang-kadang tuan-tuan dengar kan, pi masjid tu amin, pi masjid ni pula amin. Macam-macam jenis. Memang yang macam-macam jenis. Cuma masalah amin tu bila? Mengikut mazhab Imam Syafi'i kata, ni selalu saya ulang sebab takut celaru. Kan biasalah Arab duk tumpang mai, dia tengok Arab dia kira alim. Arab dia Hambali ni ataupun Hanafi, dia bila tu imam waladdallin, dia kira nak amin ya. Itu bagi depa. Kita Syafi'i luangkan dulu, bagi imam berilek amin, kata sama-sama dengan imam. Kalau mengikut Hambali, imam tak kata, makmum yang akan kena kata waladdallin, makmum kena kata amin. Lagi baru imam kata amin pelan-pelan. Ni mazhab. Celaru juga tuan-tuan. Hari Jumaat celaru. Tengok kalau ada Arab ni asal lagi dia kira nak amin awal, kita pun nak amin sama dengan dia. Tak kati langsung. Kita ni duduk yang bermazhab Syafi'i. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu dalam bab amin. Ambil ayat Syafi'i kata iaitu sekadar bernapas. Waladdallin, napas sat. Amin. Kalau boleh masukkan doa, Rabbighfirli wali walidayya. Tu kata Imam An-Nawawi. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Cepat sangat kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Kemudian daripada didatangkannya beberapa hadis yang tempat-tempat istimbat hukum, tempat hadis yang boleh dijadikan sebagai hukum, itu dikatakannya begini: dan aku suka bagi imam bahawa cepat sembahyangnya serta disempurnakannya seperti barang yang disifatkan atas Anas dan mereka itu yang berhadis sertanya. Dan jika bertambah cepat sembahyang imam pada barang yang aku suka daripada sehabis-habis sempurna sembahyang, atau melampau lambat lebih daripada sehabis-habis sempurna sembahyang, nescaya aku makruhkan yang demikian itu, dan tiada batal ia. Ulang sembahyangnya, tak payah ulang. Kalau terlampau cepat, kita ikut. Tak apa, cepat lebih kan dia, kita ikut. Bagi-bagi salam sah, tapi dia tanggunglah makruh tu tadi. Fatihah yang kita tak baca habis,
Dah rukuk dah, kita baru siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi kalau dia i'tidal, takut tak sempat, sah tu sah lagi, adalah lebih elok ikut terus. Tapi kalau tuan-tuan kesian kat tu imam tuan-tuan kan, dia ni memang laju-laju lah, lama lah dia duduk laju, tapi kita kesian lah pasal kelajuannya tadi, speed tinggi sangat. Kita baca bagi habis dengan kadar mengikut bacaan. Kalau kita baca tahqiq, kita ubah pi tartil. Kalau kita baca tartil, kita ubah pi hadar. Yang ni siratal ladzina, tengok-tengok dia rukuk lah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Cepat balik, kesian kat dia, dia nak tanggung pula Fatihah kita ni. Kan? Ni maksudnya faham, memahami antara imam dengan kita. Muslimin yang dirahmati Allah, imam cepat sembahyang serta sempurna bagaimana rupa. Yang dikatakan cepat tapi sempurna macam mana? Pada ulama, ya saudaraku, dan bermula imam sembahyang cepat serta sempurna sembahyangnya itu telah disifatkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Mahzab. Naqalnya telah dibawakan kata-katanya daripada Imam Syafi'i dan ashab. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, senang cerita, iaitu apa yang dinamakan cepat tapi sempurna, bahawa tiada dipanjangkan bacaan Qurannya kemudian daripada Fatihah, dan tiada membanyakkan kali ucap zikrullah. Dia tak banyak ucap, dia ambil satu-satu ya. Kalau selalu kita ucap 3, ambil 1 ya. Kalau kadar bacaan dia Bismillahirrahmanirrahim, nak lagi cepat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, lagi cepat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Tu tak boleh. Dia kena baca macam biasa juga, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma jaga mat arid li sukun jangan panjang. Bismillahirrahmanirrahim, jangan him, jadi panjang pula walaupun ditartilkan bacaan tadi. Okey, baca apa ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, dia akan cepatlah. Maksudnya ma'arid li sukun tadi ambil dua, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka, nampak laju dah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, panjang juga lah ceritanya. Tentu lah. Okey, ambil surah yang memadai untuk Fatihah makmum. Allahu akbar, subhana rabbil azimi wa bihamdih, sami Allahu liman hamidah. Itulah yang dinamakan habis cepat. Tapi sampai apa pun tak baca, tu bukan habis cepat, tu termaksima cepat. Okey, ini kata Imam Nawawi. Terus 256, masalah imam memanjangkan sembahyang di mana masa. Waktu mana yang sepatutnya imam perlu baca panjang, waktu mana yang perlu memang kena panjang. Kena tahu tadi yang tempat pendek, pandak. Yang ni tempat mana yang kena baca panjang. Di dalam Syarah Muslim, di dalam hadis, di dalam masalah 252 itu menunjukkan suruh bagi imam cepat pada sembahyang jamaahnya dengan sekira-kira tiada cacat dan cedera sunat-sunatnya dan kemahuannya. Dan bahawasanya pada hadis ini juga menunjukkan apabila ia sembahyang seorang dirinya, memanjanglah ia akan sembahyangnya sekendak hatinya. Kalau nak baca panjang, baca seorang-seorang, jadi duduk seorang-seorang. Pada segala rukunnya dan tanggungnya, panjangnya ialah pendiriannya dan rukuknya dan sujudnya dan tasyahud. Tiada boleh pada rukun pendek, iaitu i'tidal dan duduk. Banyak-banyak benda yang perlu kita boleh buat cepat. Ada dua rukun dalam sembahyang, dalam 13, 2 benda tak boleh buat cepat. Dah kata boleh buat cepat, boleh, tapi ada 2 yang tak boleh kita buat cepat, iaitu sami Allahu liman hamidah. Pada mazhab kita Imam Syafi'i, jangan buat cepat. Kalau buat cepat jadi mencuri dalam sembahyang. 1. Yang kedua, ketika duduk antara 2 sujud, Allahu akbar, Rabbighfirli, tu tak boleh buat cepat. Hal lain boleh buat cepat. Mai tang 2 keadaan tempat tersebut, kata Imam Syafi'i, jangan buat bagi cepat. Hal lain boleh. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus masalah, kalaulah yang dikatakan boleh panjang tadi, imam memanjangkan sembahyang jemaah kerana kesukaan makmum, dah makmum suka cara dia, tak apa. Panggil imam daripada Mekah, jemput. Panggil imam daripada Mesir, panggil imam daripada Arab, Muhammad Jibril contohnya, Syekh Sudais, Suraim, mai baca qul Allahu ahad saja kah? Tuan-tuan mau kah? Dah tahu kata dia baca tu, semua kita ni besak dengan bacaan dia dalam tape lah, dalam CD. Mai baca qul Allahu ahad, Syekh. Maka kalau makmum semua suka dibaca panjang,
maka imam tadi hendaklah baca bagi panjang. Kalau semua suka, ni tengok tolak tu imam tu, kita pun nak tahu orang tak apa berkenan kat kita, tapi hang tolak apa kan. Baca hak pendek-pendek dah. Orang tak kenal jangan duduk lama-lama. Itulah cerita dah. Tapi orang berkenan kita, bacalah bagi lama, semua berkat berkenan. Itulah sebab musababnya. Itu sebab kadang-kadang waktu sembahyang tarawih, sebab apa? Kita mentakwilkan, kita mengatakan bahawa semua orang suka, sebab orang suka dalam Ramadan tak kisah panjang mana pun. Itu hendaklah dibaca panjang. Muslimin yang dirahmati Allah, memanjangkan sembahyang sampai keluar waktu, apa hukumnya? Dia baca panjang sungguh. Sembahyang maghrib sampai bagi salam, azan isyak pula. Apa hukum? Lama sungguh lah, no. Apa hukum dia? Panjang sangat baca. Ataupun subuh 2 rakaat dia sampai terbit matahari. Itu imam tu baca. Apa hukum? Terkeluar pada waktu. Ya saudaraku, seorang yang sembahyang maghrib masalan, contoh, maka dipanjangkan sembahyangnya dengan memanjangkan bacaan ayat-ayat dan zikir-zikir, serta mencukupkan tertil dan sempurna pada semuanya hingga jadi sembahyangnya terkeluar setengahnya daripada waktu. Maka kata Qastalani di dalam syarah Al-Bukhari, Qastalani ini pengarang kitab syarah Bukhari, panjangkanlah sembahyang itu, dan jikalau keluar ia daripada waktu sekalipun. Kata Qastalani, Imam Nawawi tak kata apa lagi, sebagaimana mentasahihkan oleh setengah daripada Syafi'iyah. Tetapi yang demikian itu apabila dilintangi oleh maslahah melampau menyempurnakan sembahyang dengan panjang itu, dan mufasadah, maksudnya rosak, menjatuhkan setengah sembahyang itu di luar waktu, adalah meraih meninggalkan yang ketiadaan yang baik, terkeluar daripada hak kebaikan, masuk kepada mufasadah, maka tak payah buat. Sembahyang 3 rakaat awal-awal pada masuk maghrib sampai isyak, tak boleh. Tapi Qastalani kata tak apa, nak bagi panjang tak apa, tapi kena tengok kalau jatuh ke dalam hal boleh rosak sembahyang, maka tak payah. Tahan kentut sampai hijau, naik cerin bulu rama. Itu imam pada bunyi apa? Aduh. Maka mufasadah, hak tahan kentut, hak tahan lapak, bunyi macam-macam dah perut. Kerok bunyi pula lagi. Itu imam pun habis dah. Boleh, tapi kena tengok maslahah lah. Apa dia masalah? Kalau maslahah tersebut lebih baik kepada mufasadah, yang ini keburukan, boleh buat, tak ada apa. Itu pertama. Yang kedua, ini saya tambah kan, kadang-kadang kita tengok orang sembahyang maghrib ni tuan-tuan, kadang-kadang habis-habis kita bagi salam, dia tak tunggu zikir dengan kita, dia terus pergi buat ba'diyah. Sebab apa? Saya nak buat penjelasan lah. Sebab apa? Lepas-lepas kita bagi salam, dia tak wirid dengan kita, dia terus pergi buat ba'diyah. Habis dia buat ba'diyah, dia duduk balik, dia buat wirid sekali dengan kita, dia sambung balik. Sebab apa orang yang macam ni? Sebab dia takut terkeluar daripada waktu maghrib. Contoh, kena hak yang imam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullahalazim. Dia ni wirid, sekali lagi terkeluar waktu. Wirid dengan zikir dia terkeluar waktu. Maka bila kita takut terkeluar daripada waktu maghrib, ba'diyah tak boleh buat dah. Contohnya kata, masuk pukul berapa? Insya 8.36. 8.35 tu tak boleh buat dah ba'diyah. Baru 8.35 baru habis. Amin. Mangkit-mangkit, tengok-tengok isyak masuk. Ba'diyah tak boleh buat dah. Ba'diyah ni berlaku sebelum masuk waktu lain. Tu sebab kadang-kadang bila kita bagi salam, tengok-tengok ada orang yang bangkit, dia buat ba'diyah. Sebab apa? Dia takut tak sempat. Tapi kalau imam-imam yang duk ada, alhamdulillah cepat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Takkan tak dan kot. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Lainlah astagfirullah. Subhanallah, bangkit mayang lah, takut sekali lagi tak dan buat dia. Maka hanya jadi imam tadi, zikir tu agak-agak. Itu kadang-kadang ada orang yang bangkit. Kita kadang-kadang yang jadi imam kita tak faham siapa yang kau ni bangkit. Rupa-rupanya dia takut terkeluar waktu. Itu saja. Ada juga bangkit pasal apa? Nak terkencing. Tu cerita lain. Bangkit juga pasal tak tahu apa, dia bangkit dia tahu. Bagi salam dia kira bangkit. Bagi salam bangkit. Ada satu negeri, muslimin dirahmati Allah.
Kira bagi salam ni kira nak bangkit. Tak ada wirid-wirid tak ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Semayang sampai terkelak waktu. Saya nak perhabis ya. Mufasadah iaitu lebih aula. Dan bermula tempat harus keluar daripada waktu atas fardu, takdirnya sah. Sampai terkelak fardu pun takdirnya sah. Walaupun sampai kita bagi salam, saat lagi bangkit-bangkit maya isyak, sah maknanya. Okey. Diqaidkan dengan barang yang apabila jatuh satu rakaat di dalam waktu. Jatuh satu rakaat, tertinggal ada lagi satu rakaat, dia kira sah. Sebagaimana menyambut akan dia oleh Asnawi bahawasanya, menyebut oleh Asnawi bahawasanya ialah yang aujah, yang mengkait mereka itu akan panjang sembahyang itu pula dengan barang yang apabila tiada keluar ia kepada lupa. Jangan sembahyang panjang-panjang sangat, takut terlupa. 3 rakaat sampai setengah jam, ambil hak yang rakaat kedua masuk ke 3, tu imam pun lupa rakaat ke berapa tu. Ambil. Kalau panjang sangat takut lupa. Tu ya sebab musabab dia. Tapi kalau sampai termasuk sekalipun memadai, boleh, sah. Cuma jangan lupa rakaat, jangan lupa perbuatan-perbuatan yang seterusnya buat apa. Contohnya dia duduk antara 2 sujud. Nak kena sujud lain ke nak kena bangkit pula tau. Dia lupa dah. Tu dia lah buat lama sangat. Agak-agak benda yang tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sembahyang kita ni jangan bawa kepada lupa. Kalau lama sikit tuan-tuan boleh terlupa, cepatkan sikit. Tapi kalau cepat sangat pun boleh menyebabkan lupa, tak boleh juga, kena lambatkan sikit. Kadang-kadang kalau terlalu cepat kita terlupa berapa rakaat dah tu. Tadi berangkat takbiratul ihram, rukuk, sujud, bangkit. Rasa macam rakaat keempat dah, ambil melampau pula dah. Rasa macam 4 dah. Yang tu melampau lah tu. Agak-agak yang boleh jangan melupakan kita. Kalau laju boleh menyebabkan lupa kita, cepatkan. Lambatkan. Kalau lambat boleh melupakan kita, cepatkan. Itu lah baina wa baina. Tu cara dia. Lama-lama cari apa istilah khusyuk. Nanti kita akan masuk bab majaa fi tahrimus salah wa tahliluha. Apakah yang dinamakan tahrim ihram sembahyang dan tahlil sembahyang, tahlul sembahyang. Dalam sembahyang pun ada ihram dan tahlul. Okey, nanti insya-Allah minggu depan kita akan masuk.